um, respon dulu, ada beberapa orang. Kelas pada malam ni sesi yang ketiga dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Alhamdulillah hari ni kita dah masuk sesi yang ketiga ya bersama dengan tuan-tuan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Datin Raja as a host untuk kelas Quran, kelas Arabik Quran ni, kelas I'rab, asas I'rab dan terjemahan ayat Al-Quran. Okey, hari ni kita dah masuk sesi yang ketiga. Sebelum saya mula dengan lebih banyak, dengan lebih jauh, so saya nak maklumkanlah kepada tuan-tuan ni, mungkin ada yang tak berapa clear, okey, berkaitan tentang nota. Okey, nota yang saya tulis tu saya buat by session. Minggu ni kita dah masuk sesi yang ketiga. So maksudnya tuan-tuan akan dapat maksudnya kalau sesiapa yang berminat dah adalah untuk nota yang sesi 3 pada hari ni. Okey. Nota macam saya buat setiap sesi satu nota. Macam 2 minggu lepas nota sesi pertama. Dan yang last week nota sesi kedua. Yang ketiga, kiranya yang minggu ni sesi yang ketiga ada notanya yang sendiri. Nota itu adalah ringkasan daripada apa yang tuan-tuan dengar pada waktu live sekarang ni, hari Rabu. So notanya hari Khamis lah. Okey, hari Khamis saya hantar dalam pagi ataupun tengah hari, petang macam tu lah. Okey. Dan kalau tuan-tuan berminat, saya jual satu tu RM5. Satu nota RM5, RM5 begitulah. Saya buat ringkas dan notanya saya buat untuk tuan-tuan sebagai rujukan. Maksudnya mungkin tuan-tuan ada beberapa terms, ada beberapa point yang mungkin kita bincang umum pada kelas online, tetapi selebihnya saya akan masukkan dalam nota yang RM5 tu. Okey, jadi kalau nanti tuan-tuan berminat boleh join yang Telegram tu, saya akan respon lah sebab ada message daripada admin, ada nombor saya, so tuan-tuan boleh just WhatsApp ataupun Telegram nombor saya. Ya? Okey. Baik, jelas berkaitan dengan nota. Hari ini nak bincang dengan tuan-tuan sambungan yang minggu lepas. Ya? Sebab kenapa? Pada minggu lepas kita bincang dengan tuan-tuan, ya, iaitulah daripada ayat yang kedua sehingga ayat yang keempat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya. Maknanya secara umum dah kita ulas ya pada minggu lepas dengan tuan-tuan. Okey. Makna umum kita dah bincang. Okey, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam, ya. Ar-Rahman sifat Allah, ya, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ar-Rahim lagi Maha Pengasih. Begitulah, ya. Dan minggu lepas juga tuan-tuan ada kita bincang ya ayat yang keempat ya dalam surah Al-Fatihah ya,
iaitulah Maliki Yaumiddin, ya. Maliki ni pemilik ataupun yang memiliki, ya, yang menguasai, yaumi hari, dan ad-din agama. Yang mengikuti sesi kita, tuan-tuan akan dapat beberapa contoh, ya, beberapa tanda, beberapa petanda nak mengenal kata nama, ya, bentuk-bentuk haraf, ya, partikel dalam Al-Quran. So yang terlepas tuan-tuan boleh lihat video yang Harij Qiraat Center uploadkan kepada tuan-tuan pada sesi pertama, sesi yang kedua, ya. Okey, baik. Hari ini nak bincang ayat seterusnya lah, ya, iaitulah ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Saya bincang sebab kelas kita ni asas, so saya harap tuan-tuan boleh ikut secara santai lah, ya, sebab kita bincang tu ringkas dan kita bincang asas dengan tuan-tuan. Ya? Okey, baik. Jadi saya turunkan ayatnya. Okey, ayat ini yang ada beberapa poin tuan-tuan perlu tahu, ya. Kalau kita bincang daripada sudut terjemahan, mungkin tuan-tuan dah biasa dengan terjemahan, kan? Kita biasa baca surah Al-Fatihah, kita biasa dengar terjemahannya, kadang-kadang kita pun kerap membaca terjemahannya. Baik. Pertama, sebenarnya untuk tuan-tuan lebih jelas, ayat kelima ni bincang tentang apa, ya? Di awalnya ada perkataan iyyaka, ya, ada kalimah iyyaka. Baik. Kalimah iyyaka ni yang saya kuningkan ini perlu macam kita share dengan tuan-tuan untuk belajar, tuan-tuan kena pecahkan perkataan tu. Ya, kena pisah-pisahkan. Nampak macam satu, ya, iyyaka. Tapi dalam Arabic language, iyyaka ni dia dua, ya. Satu bermaksud satu adalah iya, ya, iya. Saya tak pasti, ya, kadang-kadang kan kalau tuan-tuan biasa kita ni tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan mengucapkan contohnya, ya, jazakallah, ya, jazakallah khairan, maksudnya semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Kadang-kadang kita biasa jumpa kan, ya, kawan-kawan share, kawan-kawan message macam tu, kita pun tak pasti nak balas apa, kan? Okey. So tuan-tuan akan nampak kadang-kadang kita boleh balas dengan wa, ya, wa ni dan, ya, wa iya, ya, wa iya ka. Ataupun nak mudahkan tuan-tuan boleh jawab dengan wa iyyakum. Wa ni dan, okey, dan, okey. Iya ni dalam konteks jawapan tu, iya itu bermaksud dan begitu jugalah. Ya. Begitu jugalah tu maksudnya doa tu lah. Sebab jazakallah khairan ini, Allah membalas kamu dengan kebaikan, itu doa. Jadi kalau tuan-tuan nak balas, boleh balas wa iya. Iya ni satu. Begitu jugalah. Ya, kum ni macam tuan-tuan biasa dengar, ya, assalamualaikum, ya. Perkataan kum ni maksudnya kamu semua. Begitu. Jadi yang saya nak cerita dengan tuan-tuan pada malam ni, sebenarnya perkataan iya ni tak asing dalam kita punya penggunaan. Sebenarnya kalau tuan-tuan perasan, ya, bila kita sebut jazakallah, kadang-kadang yang membalas dia balas wa iyyaka, ya, dan same goes to you lah, maksudnya dan begitu jugalah untuk engkau doa itu. Kadang-kadang nak mudah tuan-tuan balas wa iyyakum. Kan wa tu dan, iya tu begitu jugalah maknanya, ya, begitu jugalah kum ni kepada kamu semua. Macam tu tuan-tuan boleh jawab dengan jawapan begini, tak ada masalah. Setakat apa yang saya lihat, 4 tahun saya di Jordan belajar masa degree dulu, biasa Arab akan balas begini. Maksudnya kalau kita tu macam sama-sama lah macam tu, terima kasih, sama-sama. Dia lebih kurang begitu dalam konteks jawab doa. Okey, tetapi ia di sini dalam ayat ini lebih special daripada
ia yang tuan-tuan dengar tadi yang saya bincang. Kenapa saya kata ia dalam ayat ni lebih istimewa? Okey. Dalam ayat ni tuan-tuan tak perlu terjemah apa-apa dulu, biarkan. Okey. Yang pasti iyaka itu ada dua. Ya. Ia satu kalimah dan ka, ya, dan ka satu kalimah. Ya. Ia satu kalimah dan ka itu satu kalimah. Okey. Kita nak share dengan tuan-tuan, ya. Okey, kita nak tunjukkan kepada tuan-tuan beberapa contoh. Okey. Ka ni tuan-tuan tanda, tuan-tuan boleh ambil manfaatlah sedikit pada malam ni. Ka ini kadang-kadang tuan-tuan perasan tak kalau kita doa, ya, ketika tahiyat akhir, ya. Okey. Assalamu alayka. Ya, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ada kita baca assalamu, kan maksudnya sejahteralah, ya, selamatlah. Alaika, alaika ni dua kalimah. Satu alai ni belum pernah bincang dengan tuan-tuan sangat, ya. Maknanya ke atas. Okey, ke atas. Ka ini mudah tuan-tuan dapat hari ini. Ka ini bermaksud engkau. Ya, ka ini kita boleh kata kadang-kadang tuan-tuan nampak maknanya engkau. Ya, engkau, kadang-kadang mu, ya. Begitulah, tapi makna kita kata pada tuan-tuan, ya, makna khusus dia ka ni, ya, adalah engkau seorang lelaki. Sebab untuk makluman tuan-tuan, ya, nampak kalau kita belajar tajwid, kita belajar qiraah, kita nak tahsin, nak mencantikkan sebutan. Tetapi kalau kelas ini asas i'rab ni, okey, cerita daripada sudut bahasa Arab Al-Quran, tuan-tuan faham pula apa yang kita bacakan. Contohnya dalam duduk ketika tahiyat akhir, kan, ya. Okey. Assalamu alayka. Okey, ayuhan nabiyyu, ya, selamat ataupun sejahteralah. Alaika, alai maksudnya ke atas, ka ni engkau. Ya, assalamu alayka. Ka ni engkau lah, tuan-tuan, ya. Mu pun boleh bergantung kepada konteks. Baik, tetapi ka ini makna makna penuh dia, makna lengkapnya adalah ka ini engkau seorang lelaki. Macam tu. Maksudnya tuan-tuan kena tahu ka ini, okey, ka dia kata nama. Dia kata nama dan dia kita kata nama Arab menyebut sebagai isim. Okey, isim. Dan kalau ka ni, engkau ni, macam tuan-tuan dengar dalam grup kata nama yang kata ganti nama. Okey. Sebelum ni tuan-tuan belajar, kalau kata nama ada petanda, kan? Ya, alif lam contohnya. Ya, selepas haraf jar lah dalam nota yang kita share dengan tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan dengar ka ini kepada khususnya yang baru nak belajar lah, ya. Ka ini tuan-tuan akan nampak maksudnya engkau ataupun mu, ya. Tapi makna khususnya adalah engkau seorang lelaki. Maksudnya bila tuan-tuan baca nanti Quran, jumpa ka ni biasa dia kat, kalau tuan-tuan nampak perkataan, kan, dia kat hujung-hujung perkataan. Sebab ka ni dia mesti attach, dia mesti melekat dengan alai ke, dia mesti melekat dengan apa-apa kalimah selepasnya. Kan. So ka ni kata nama isim dalam subkategori, dalam jenis isim kata ganti nama. Ya. Kata ganti nama ini tuan-tuan, saya perincikan sedikit untuk manfaat ibu-ibu ayah-ayah yang dengar malam ni. Okey. Kata ganti nama Arab menyebut dhamir. Dhamir. Kalau Englishnya pronouns, Melayunya kata ganti nama, Arab
Dhamirun. Dhamir. Ya, dhamir. Okey. Sebab tuan-tuan nampak ka ni, dia mesti melekat-lekat dengan sebelum dia. Ustaz kata ka ni kata nama, isim. Dalam subkategori kata ganti nama, dhamir. Dan sifat ka ini wajib dia melekat, attach dengan kalimah selepasnya. Attach dengan apa-apa word selepasnya. Itu sebablah nanti saya tunjukkan kepada tuan-tuan beberapa contoh ka ini dalam Al-Quran. Kalau dia di hujung, dia biasanya di hujung. Biasanya di hujung kerana dia akan attach dengan word yang sebelumnya. Jadi kalau kata ganti nama yang melekat itu, tuan-tuannya, Arab menyebut sebagai muttasil. Muttasil. Allah, kejap muttasil. Dhamir maksudnya kata ganti nama. Dia, mereka, engkau, itulah tuan-tuan kata ganti nama kan. Tuan-tuan baca hari ni, iyaka. Ka ni ada engkau. Tu sebab kalau tuan-tuan tengok terjemahan, dia ada engkau. Hari ni bonus lah sebab tuan-tuan jumpa dua kan, iyaka dalam ayat yang kelima ni. Sebelum na'budu pun ada iyaka, sebelum nasta'inu pun ada iyaka. Banyak boleh bincang dengan tuan-tuan, biar nampak betul-betul. Kan? Okey. Jadi Ustaz ka ni kata nama, isim, jenis kata ganti nama, Arab sebut dhamir. Tapi Ustaz kata dia biasa kat ujung sebab dia akan melekat. Cirinya akan melekat, akan attach dengan apa-apa word sebelumnya. Macam alaika, assalamu alaika ayuhan nabi. Yang tuan-tuan baca dalam ketika duduk tayat akhir, itu, ka ini melekat dengan alai. Kan? Jadi itu yang kalau melekat itu, Arab menyebut sebagai muttasil. Dhamir kata ganti nama, muttasil yang melekat. Baik. Apa contoh dia? Ya? Apa contohnya yang tuan-tuan nampak kan pada dalam ayat Ustaz? Apa contoh dalam ayat Quran? Baik. Saya share dengan tuan-tuan ni beberapa contoh. Okey, saya buka Quran. Tuan-tuan kalau nak dapat boleh buka Quran juga untuk lebih nampaklah dengan saya. Ya? Okey. Saya tunjuk dengan tuan-tuan ya. Ada satu ayat Quran yang ada guna ka ni. Yang dhamir muttasil, attach pronoun, kata ganti nama yang melekat. Apa contoh dia? Baik. Dalam surah Al-Baqarah, saya zoom sikit. Surah Al-Baqarah, ini Qurannya sama dengan page mushaf tuan-tuan, yang Quran yang biasa, Rasmul Uthmani itu. Okey. Ayat yang ke-133. Ya, tuan-tuan boleh cek dengan saya kalau nak nampak sikit. Okey, saya nak tunjuk dengan tuan-tuan ni 133. Okey. Okey, ada penggunaan dhamir muttasil, kata ganti nama ka. Tuan-tuan perasan tak ayat yang ke-133 ni? Saya fokuskan sedikit, ya. Okey. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Okey. Ilahaka wa ilaha abaik. Kalau tuan-tuan perasan, okey, perkataan ilahaka ini pada muka surat 20. Ya, tuan-tuan cek muka surat 20. Saya conteng tepi PDF ni, tuan-tuan tanda sikit. Ya. Apa contohnya Ustaz? Dalam Quran yang ada guna ka, engkau. Ya, engkau. Kalau tuan-tuan cek dalam terjemahannya kat sini, ya, ilahaka, ilah ni satu. Ilah ni satu. Okey, ka ni satu. Tuan-tuan biasa dengar tak ilah dalam syahadah kita? Asyhadu an la ilah. Ilah ni Tuhan. Ilah ni Tuhan. Okey.
Maksudnya kat sini ayat tuan-tuan akan nampak ya, dia sebut qalu ni kita tak pernah bincang lagi, tapi maknanya mereka berkata. Ya, mereka berkata. Na'budu. Ustaz macam sama dengan ayat kita hari ni, ada na'budu. Nampak tak? Bila tuan-tuan kerap ulang, tuan-tuan tengok perkataan tu kan, dia ada perkataan Quran ni yang dia hampir sama. Kan na'budu 133 surah Baqarah ada na'budu. Dalam dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima ada na'budu. Tapi konteks berbeza, cuma makna akan hampir sama, nanti tuan-tuan akan lihat, ya. Okey. Baik. Berbalik kepada tadi ya, na'budu ni maksudnya mudahnya kami menyembahlah, ya, kami menyembah. Qalu mereka berkata. Na'budu kami menyembah. Menyembah apa? Ilah. Tuan-tuan faham, ilah ni ustaz kata dalam kalimah syahadah ada asyhadu an la ilaha. Sebenarnya tuan-tuan biasa jumpa perkataan ilah ya. Saya besarkan sikit yang saya tulis kat PDF ni tuan-tuan ya. Saya conteng-conteng. Nanti kalau tuan-tuan lihat lebih boleh lihat kepada PDF yang saya jual itulah. Okey, yang ni saya buat ringkas je dengan tuan-tuan sebab ada beberapa topik yang lain lagi yang kita nak bincang malam ni. Okey. So, ilah ni yang tuan-tuan dengar, Tuhan, God. Ya, maksudnya dia mereka itu berkata, qalu na'budu ilahak, ya. Na'budu kami menyembah ilah. Tuan-tuan tahu, ustaz, ilah ini satu perkataan Tuhan. Baru tadi tuan-tuan jumpa ka kan? Kita bincang ka tadi. Okey, kita ada bincang ka. Okey, dalam word tadi yang kita bincang. Ya, ka ni engkau ya. Dia dhamir kata nama, tapi jenis kata ganti nama. Kata nama ni tuan-tuan satu tajuk dia, sub dia tu banyak, tuan-tuan akan nampak nanti. Salah satunya kata ganti nama. Ka engkau ni. Dia mutasil, dia attach, dia melekat. Nampak tak? Tu sebab tuan-tuan nampak, oh ustaz, patutlah kita boleh kata ilahaka tu consist of two words. Which is yang the first ilah, Tuhan, dia gabung dengan ka. Gabung dengan ka. So itu yang kalau tuan-tuan lihat pada ayat 133 surah Al-Baqarah, makna ilahaka ni, ilaha ni Tuhan, kanimu, Tuhanmu. Ya? Tuhan, Tuhanmu. Begitu. Ya? Okey. Jadi, tuan-tuan akan nampak kat sini lah, ka ni ada bagi maksud mu. Ya? Ataupun engkau. Dia benda yang sama tuan-tuan dengar. Sama juga dengan ini. Tuan-tuan perasan tak ini? Okey. Wa ilah. Wa ni faham ustaz biasa bincang. Dan ilah tadi dah bincang. Tuhan. Tuhan kepada siapa? Tuhan kepada abai. Ya, abai. Okey, abai ni kalau tuan-tuan cek dalam Quran tuan-tuan ya, dalam Quran maknanya ada secara asasnya maknanya itu bermacam-macam ya. Tetapi asasnya adalah untuk mudah kita nak terjemah abai ni, sebab tuan-tuan kena nampak abaika tu bukan satu perkataan. Baca memang satu. Abaik. Baca memang satu. Tuan-tuan kena beza. Aba ni satu ni. Okey. Kalimah abai ni satu. Dia macam tuan-tuan pernah dengar minggu lepas kita ada share ya. Aba ni maksudnya mudah nak cerita dengan tuan-tuan, maksudnya nenek moyang lah. Begitu. Nenek moyang begitu, ataupun kita kata yalah nenek moyang, dia punya terjemahan yang lebih sesuai. So kat sini aba ini nenek moyang,
Nenek moyang siapa? Nenek moyang ka. Nenek moyangmu. Begitu. Jadi ka kat sini, tuan-tuan tahu dia kata nama isim dalam kategori kata ganti nama. Kata ganti nama ni macam dia, mereka, engkau. Ya? Ini engkau. Sebab kenapa ustaz? Baik. Tadi kita ada tulis, ka ni engkau ataupun mu. Mana-mana samalah. Tapi makna penuh dia engkau seorang lelaki. Tapi bila tuan-tuan masukkan dalam ayat, bergantung kepada konteks. Bergantung kepada konteks. Baik. Yang ini, ya, abaika, abai, datuk nenek ataupun nenek moyang, kamu, ya, ka ini maksudnya mu, nenek moyangmu. Begitulah. Okey, ini ada cerita tentang, kalau tuan-tuan lihat, ya, ada cerita tentang apa? Ada cerita tentang Yaqub. Ya, ini ada cerita tentang Nabi Yaqub. Ya. Okey, ada cerita tentang Nabi Yaqub. Dan sebenarnya bila disebut ilahaka, Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan datuk nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, maksudnya Allah lah tuan-tuan. Cuma ayat tu tuan-tuan nampak bentuk begitu kan, Tuhanmu, Tuhan datuk nenek moyangmu, iaitu Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Tuhannya tuan-tuan, ilahan. Tuan-tuan nampak satu ayat 3 kali diulang ni. Ilahan, ilaha. Itu sebab Quran ni, kalau tuan-tuan perasan perkataannya, ada word dia berulang-ulang. Ilah ni Tuhan. Ni Tuhan yang wahidan, wahid, satu, Allah. Ya, itu yang mereka berkata, kami ni menyembah na'budu ilahaka, Tuhanmu, wa ilaha abaika, Tuhan datuk nenek moyangmu. Maksudnya Tuhan kepada Rasul terdahulu, Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, iaitu Tuhan yang satulah. Ilahan wahidah, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan nampak jelas, ya, ada penggunaan kata nama, jenis subkategorinya kata ganti nama, Arab sebut dhamir. Dhamir yang mutasil, yang melekat. Sebab ka ni tuan-tuan nampak dia kat ujung kan, dia mesti melekat dengan sebelum dia. Nampak tak? Dia jadi macam tu. Okey, satu bab dah habis. Okey, tapi tadi tuan-tuan ingatkan kita ada bagi tahu ka ni maknanya engkau seorang lelaki. Tapi sekarang ni tak. Sebab kenapa? Bukan cerita tentang lelaki, tuan-tuan akan nampak. Okey, kat sini, ka ini engkau, tetapi merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab saya kata pada tuan-tuan, ka tu maknanya engkau seorang lelaki secara khusus. Tetapi bila masuk ke dalam ayat, bergantung kepada ayat. Tapi ada makna engkau, ada makna mu. Okey. So tuan-tuan pun tambah kan, kita tambah, ya. Iyaka, iya ni tak perlu terjemah. Nanti kita nak share dengan tuan-tuan. Ada terjemah tambahannya, dot, dia macam dot. Lepas tu engkau. Engkau ni Allah lah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok terjemahan, ada terjemahan macam tu. Okey. Baik. Apa lagi kita nak share dengan tuan-tuan malam ni? Okey. Lepas bincang dhamir, lepas bincang kata ganti nama, okey, tuan-tuan perasan ada di sini kalimah na'budu. Na'budu. Okey. Na'budu ni tuan-tuan boleh faham macam cakap Melayu abdi. Okey, Melayu ada abdi kan? Hamba, abdi. Ya. Hamba, abdi. Dia lebih kurang na'budu abdi. Sebab untuk makluman tuan-tuan lah, ya, sekadar untuk makluman, na'budu ni kalau tuan-tuan cari dalam kamus, maaf, tak boleh jumpa. Sebab kenapa? Kamus dia akan berikan kata akar.
kamus akan berikan sahaja root words. Na'budu ini kata akarnya adalah abadah. It's okay, tak apa, tuan-tuan dengar je dulu. Kan. Okey. Na'budu ni saya berani kata tuan-tuan tak boleh jumpa dalam kamus. Okey. Kenapa? Sebab dalam kamus, untuk makluman tuan-tuan, kamus hanya beri root words, kata akar. Ini kamus, tuan-tuan akan nampak. Kamus bahasa Arab lah. Kata akarnya na'budu ini adalah abadah. Itu sebab saya kata pada tuan-tuan, Melayu dia serap. Abadah tu dia modify. Dapatlah abdi. Abdi ni maksudnya kita kata hamba jugalah. Hamba itu maksudnya abadah ni ada makna hamba. Maksudnya hamba mengabdikan diri. Benda yang sama tuan-tuan dengar. Maksudnya abdi ni abadah hamba maksudnya. Tetapi kat sini hamba itu maksudnya dalam ayat sekarang menyembah. Ya? Dalam ayat sekarang tuan-tuan nampak maknanya menyembah. Okey? Na'budu ni maknanya menyembah. Okey, saya pecah-pecahkan dulu ya. Tadi iyaka, tuan-tuan dah dapat tadi engkau, ya. Ada dot, lepas tu engkau. Allah. Okey. Lepas tu kita bincang pula na'budu ni. Na'budu. Okey? Cakap Melayu abdi, ustaz kata dia punya kata akarnya abadah. Okey. Maksudnya abadah na'budu ni lebih kuranglah tuan-tuan ni maknanya menyembah. Okey, menyembah. Okey. Tuan-tuan ingat tak saya pernah cerita sebelum ni dalam sesi pertama kita yang dalam bincang tentang isti'azah. Isti'azah ni yang ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan? Okey. Baik. Ucapan itu tuan-tuan dengar a'udzu billah. Kadang-kadang kita dengar tuan-tuan, kadang-kadang kita sebutkan, kadang-kadang kita sebut wal iyadzu billah ya. Kadang-kadang kita menyebut na'udzu billah ya. Kita ni berlindung kepada Allah min daripada zalika, kan itu. Maksudnya bila kita kata kepada tuan-tuan, bila kita kata bila sesuatu perkara itu berlaku dan kita sebut na'udzubillah min zalik, kan. Na'udzu ini maknanya kita boleh kata kami lah ya, kami ataupun kita berlindung kepada Allah daripada min ini, daripada zalika ini maksudnya itu. Baik. Kenapa saya menyimpang ke na'udzu ni? Biar tuan-tuan nampak ya, kalimah na'udzu, na'budu, na'udzu dengan na'budu ya, na'udzu dengan na'budu dengan nasta'inu, kita boleh cerita terus dengan tuan-tuan. Cerita macam mana? Tuan-tuan cuba lihat perkataan tu ya. Na'udzu ni ada kami berlindung. Ya. Na'budu, nasta'inu. Kalau tuan-tuan perhatikan antara ketiga-tiga ni ya, na'udzu, na'budu dengan nasta'inu, ada dia punya pattern. Saya nak cerita dengan tuan-tuan malam ni sedikit tambahan, okey. Setiap perkataan Quran ni tuan-tuan ada dia punya pattern. Pattern ni maksudnya dia punya bentuk dia. Na'budu, nasta'inu dengan na'udzu yang biasa tuan-tuan sebut tu, persamaannya apa? Saya ulang sedikit pada sesi 3 malam ni. Nun hujungnya terdapat dhammah. Ini kalau yang baru belajar tuan-tuan kena take note lah. Pattern macam ni kita pernah share dengan tuan-tuan kan? Sebelum ni pada sesi yang pertama ya, kita pernah tunjukkan kepada tuan-tuan lah ya, beberapa contoh kan. Okey, beberapa contoh, beberapa bentuk dalam Al-Quran
yang mana bila perkataan itu tuan-tuan nampak ada nun di awal dan di hujungnya dhammah, di hujungnya baris depan, satu kesimpulan yang tuan-tuan boleh buat apa? Perkataan ini kita belajar ada kata nama kan? Macam ka, ada kalau pendek-pendek itu macam wa, dia haraf, ya, partikel. Kalau perkataan ni macam ni, tuan-tuan terus set. Ia berkaitan dengan verb yang Melayu sebut PL tu. Tapi saya kirakan tuan-tuan Melayu yang PL tu diambil daripada Arab. Sebab Arab apabila kita menyebut fi'il, fi'lun, ya kalau Melayu tu dia PL lah. Arab ini fi'lun, fi'il. Fi'il ni verb lah. Kata kerja. Okey? Jadi so what ustaz kan, apa maksud dia? Jumpa perkataan, tuan-tuan nampak awal dia nun, hujungnya dhammah. Okey? Bila jumpa begini tuan-tuan, kita akan nampak tuan-tuan kena maklum ya, verb dalam bahasa Arab punya verb, okey, kata kerja macam membaca ke whatever lah. Okey? Bahasa Arab Quran, kalau perkataan itu verb fi'il, dalam dia, okey, dalam dia tu ada satu kata ganti nama, mesti. Okey, saya terang sikit. Tuan-tuan boleh nampak ya, bila tuan-tuan baca, ini nampak macam verb kan? Mengangkat, ini macam verb, menyembah. Bila tuan-tuan kena pasti terjemahannya begitu, bermakna perkataan itu verb, fi'il. Fi'il ni dalam bahasa Arab, kata kerja, setiap kata kerja dalam bahasa Arab, dalamnya ada satu kata ganti nama. Mesti. Tu sebab tuan-tuan bahasa Arab ni nampak je macam ringkas, tapi satu perkataan na'budu ni banyak tuan-tuan kena terjemah. Sebab dia fi'il, bila fi'il kena bincang tentang time frame, past tense ke, present tense ke, kan. Bincang pula tentang ustaz kata tadi, dalam kata kerja Arab. Dalam kata kerja Arab, dalam word Arab yang kata kerja, ada satu dhamir yang baru masuk, nanti tuan-tuan lihat kepada recording. Ya? Kita ada bincang tadi. Mal makna dhamir? Dhamir maksudnya kata ganti nama. Apa tuan-tuan, kita belajar ni pun, ya, bukannya ada exam ke apa, saya diberikan peluang oleh Datin Raja RHQ Center nak share dengan tuan-tuan tentang macam mana kita nak mudah faham apa yang kita baca. Surah-surah dalam Al-Quran macam mana. Mungkin tuan-tuan tajwid qiraah dah terbaik kan, tapi kita nak faham setiap perkataan tu. Tak dapat banyak, dapat sikit-sikit pun dah kira baguslah peringkat awal ni. Sebab asas kan. Okey. So, berbalik kepada tadi tuan-tuan ya, kalimah na'budu ya. Kita kata kepada tuan-tuan kalimah na'budu di sini, okey. Kata kerja sebab awal dia nun, hujungnya dhammah. Kata kerja, fi'il. Okey. Bila ustaz kata kata kerja ni, saya kena tahu apakah kata ganti nama, dhamir dalam dia. Macam mana tuan-tuan nak tahu? Kita kena pergi nanti satu persatu. Sebab setiap kata kerja yang tuan-tuan baca ya, menakutkan ke, mengangkat ke, apa-apa kata kerjalah dalam Quran, mesti tuan-tuan akan nampak ada berdekatannya terjemahan dia, kadang-kadang kami, kadang-kadang mereka, bergantunglah. Okey. Jadi kalau ini tuan-tuan, bila perkataan kata kerja pattern sebegini, nanti kita tunjuk pada tuan-tuannya, tadi kita dah tunjuk satu, yang iyaka tu. Yang ini, kalau tuan-tuan lihat, bila pattern sebegini tuan-tuannya, dalamnya ada kata ganti nama, ada dhamir, kami, wajib. Dalam na'budu, ada kami,
Dalam nasta'inu ada dhamir kata ganti nama kami. Itu sebab tuan-tuan sebut tu na'udzubillahi min zalik, ya. Na'udzu ni ustaz kata tengok je perkataan tu ada nun. Ada dhammah di hujungnya baris depan. Ini set kepada kata kerja, verb. Kata ganti nama dalam dia kami. Itu sebab tuan-tuan kita baca na'udzubillahi min zalik, maksudnya kami, kita ni berlindung kepada Allah daripada peristiwa yang kita nak elak tu. Itu sebab kita sebut kadang-kadang na'udzubillah, na'udzubillahi min zalik. Ada na'udzu. Tu baru tuan-tuan jelaskan. Kalau tuan-tuan nak lebih nampak, tak perlu tengok sekarang sangat pun. After nanti live session, tuan-tuan tengok balik. Sama tak dengan apa yang kita share? InsyaAllah sama tuan-tuan, sebab perkataan Arab ni dia macam tu. Dia works, dia beroperasi. Okey, ditambah dengan tuan-tuan tahu tadi nak budu tu cakap Melayu, abdi, hamba abdi, maksudnya hamba, tapi pada konteks ini menyembah lah. Sebab kita kata, iyyaka na'budu, ya. Kepada engkau lah Allah na'budu. Kami ni, manusia ini menyembah. Macam tu, menyembah. Okey, jadi saya ambil balik kalimah na'budu ni. Okey, kita kata kalimah na'budu ni. Kita nak tunjuk pada tuan-tuan, ya, kalimah na'budu saya letakkan di bawah. Okey. Kalimah na'budu ni tadi tuan-tuan boleh tambahlah. Okey, tambah dia sebab ada nun. Ya, hujungnya dhammah. Okey, baris depan. So ini tuan-tuan Arab sebut sebagai fi'il. Okey, fi'il. Tuan-tuan biasa dengar kan ada past tense kan? Ada present tense, ada future tense. Okey, kalau pattern macam ni tuan-tuan, dia lebih kepada present ataupun future tense. Okey? Arab sebut sebagai Allah. Arab sebut sebagai fi'il mudhari'. Okey, istilah hari ni tuan-tuan dengar. Fi'il, kata kerja mudhari'. Mudhari' ni maksudnya kata kerja yang sedang atau akan berlaku atau sentiasa berlaku. Macam tu. Ya, mudhari' ni maksudnya kata kerja yang sedang berlaku. Macam kita sekarang tuan-tuan kan belajar, kena guna fi'il mudhari' lah. Kan? Okey? Ataupun akan. Akan. Itu sebab kalau nanti tuan-tuan perasan dalam Quran, dia ada guna fi'il mudhari', ada guna akan, maksudnya future tense. Perkataan tu akan berlaku but still guna mudhari'. Sebab mudhari' ini bermaksud kata kerja yang merujuk kepada sesuatu perlakuan yang sedang berlaku atau akan berlaku. Kadang-kadang tuan-tuan akan nampak boleh sentiasa berlaku. Macam contoh kita kan tuan-tuan, ya. Alhamdulillah, setiap minggu, every week, kulil usbu', kita hari Rabu, tuan-tuan dengar kan, kita share dengan tuan-tuan bahasa Arab Al-Quran. So sentiasalah. Sentiasa itu akan guna fi'il mudhari' juga. Okey, jadi saya ulang, tuan-tuan dengar elok-elok dulu, ya. Na'budu ni, kalau jumpa perkataan Arab, awalnya nun, hujungnya dhammah. Tak kira panjang mana pun tuan-tuan, ya. Tapi kaedahnya begitu. Kalau jumpa ada nun di awal, hujungnya dhammah, kata kerja, fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Present dengan future tense. Arab sebut mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey. Dan yang paling penting tadi tuan-tuan dengar, setiap kata kerja ada apa? Ya. Setiap kata kerja ada
dhamir. Dalam dia, dalam. Ni tuan-tuan kena pegang elok-elok. Dalam na'budu tu ada lagi satu benda dalam dia. Daripada sudut bahasa, okey, ada kata ganti nama. Mesti dalam dia. Ada kata ganti nama dalam dia. Mereka ke, engkau ke, dia ke. Tu sebab nanti tuan-tuan cuba tengok. Kalau terjemahan na'budu ni, sebab ustaz kata bila ada nun, ada dhammah, Arab kata ataupun dalam dia ada kami. Kami ni tuan-tuan, kami ni Arab sebut sebagai nahnu. Nahnu. Nahnu maksudnya kami. Okey, nahnu bermaksud kami. Okey? Baik. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan sikit. Ada tak perkataan kami ni dalam Al-Quran? Okey? Dalam ayat, tuan-tuannya, dalam ayat yang ke 14, ayat yang ke-14, surah As-Saff. Okey, saya nak tunjuk sikit ya pada tuan-tuan. Okey. Tak apa, tuan-tuan dengar je dulu. Kelas kita ni kalau saya banyak mengulang. Sebab kenapa nak kasih tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah boleh ikut sedikit sebanyak. Ya? Tak ada masalah. Okey. Nahnu maksudnya kami. Saya bagi satulah. Dalam surah As-Saff, ya, tuan-tuan cek dalam surah As-Saff, ayat yang ke-14. Okey, ayat yang ke-14. Okey. Baik. Okey. Tuan-tuan ayat yang ke-14 ni dalam Quran, muka surat 552. Tuan-tuan buka Quran, cuba lihat, ya. Okey. Yang mana? Okey. Ya ayyuhallazina amanu. Okey, ni ya, tuan-tuan nampak. Qala al-hawariyuna, ya. Golongan al-hawariyun. Al-hawariyun. Golongan Al-Hawariyun qala, berkata. Nahnu. Okey? Nahnu maksudnya kami. Tuan-tuan dengar kan? Ada kami. Maksudnya luar ayat ni ada kami. Ada nahnu lah, kami. Ni satu tuan-tuan ni dalam surah As-Saff ayat ke-14. Tuan-tuan boleh semak muka surat 552. Baik. So maksudnya apa ustaz? Ini tuan-tuan tafsiran tata bahasa. Tuan-tuan kena faham. Maksudnya na'budu ni nun dhammah kat ujung kata kerja. Kata kerja yang mudhari'. Fi'il mudhari', sedang atau akan berlaku. Okey, itu. Kemudian ustaz kata bila perkataan macam ni nun hujungnya dhammah, dalamnya ada kata ganti nama, ada dhamir kami. Nahnu. Okay, nahnu. Maksudnya tuan-tuan, ulama bahasa. Ni ulama bahasa tuan-tuan. Kaedah bahasa Arab ni. Dalam na'budu ni, ibaratnya tuan-tuan, dalam na'budu tu, dalam fi'il mudhari', kata kerja na'budu menyembah ni, ada nahnu dalam dia. Ada kami. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok terjemahan kan, ada kami. 2 kali pula diulang kami tu. Ustaz tadi baru ustaz kata Arab menyebut kami ni nahnu. Dalam ayat tak ada nahnu pun. Ni yang saya kata dalam. Itu dia kat dalam tuan-tuan. Dalam na'budu tu. Daripada sudut tata bahasa dia. Ni saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni. Cuba tengok terjemahan. Okey. So settle bab na'budu. Maksudnya tuan-tuan ya. Na'budu ini kami manusia menyembah. Okey, kami manusia menyembah. Ya, tuan-tuan dengar, tuan-tuan take note ya. Dhamir tadi kata ganti nama ka, cerita tentang fi'il mudhari', cerita tentang
setiap kata kerja Arabik punya word ada pronoun, ada kata ganti nama kat dalam. Okey. Baik. So ada wa kat sini. Okey, ada wa kat sini. Okey, saya terjemah teruslah. Tadi nak budu ni kita boleh terjemah apa tuan-tuan? Nak budu ni kami ya menyembah. Maksudnya bila kita baca tuan-tuan ya, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau Allah kami ni menyembah. Begitu. Okey. Wa. Okey, wa tuan-tuan faham ni saya tarik ya. Saya tarik kita bincang kat bawah. Okey. Takut waktu tak cukup. Okey. Okey, baik. So, ada wa. Wa tak ada masalah ya. Cuma wa ni boleh tak kalau yang mendengar saya yang dah ada asas tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan yang mungkin mungkin first or second time baru dengar, wa ni Arab golongkan dalam kelas kata sendi. Dia pendek-pendek. Macam Melayu tu kemudian, atas, bawah, maka dia pendek-pendek. Kata sendi. Arab menyebut haraf. Okey. Tuan-tuan tambah. Macam saya cerita minggu lepas dengan tuan-tuan kan. Setiap kata sendi, setiap haraf, partikel, pendek-pendek ni, wa, bi, dengan, ya, contohnya, okey. Min, contohnya, ya. Setiap kita kata haraf, ada nama dia. Tuan-tuan tambah dia punya nama, ya. Wa ni maksudnya dan. Okey, dan. Biasa ni saya yakin tuan-tuan pun tahu, dan nama dia haraf atof. Ya. Haraf atof. Atof ni maksudnya connect, untuk sambung. Maka tu sebab tuan-tuan nampak dalam bahasa Melayu pun dan kan, dan Arab dia wa, Melayu pun kalau dan ni untuk sambung, untuk atof, untuk sambung. Mungkin sambung perkataan dengan perkataan ke, ayat dengan ayat ke, macam tu. Sekarang ni tuan-tuan nampak ustaz maksudnya kat sini, wa ini antara iyyaka na'budu, kepada engkau Allah kami manusia ini menyembah. Ya, ataupun mengabdikan diri. Wa dan iyyaka nasta'in. Maksudnya tuan-tuan ada dua cerita lah. Satu iyyaka na'budu, satu ayat pendek. Lagi satu iyyaka nasta'in, satu lagi ayat pendek. Okey, ada wa ni. Tuan-tuan nampak araf ataf dan disambungkan antara cerita iyyaka na'budu, kepada engkau jualah Allah kami menyembah, ataupun kami mengabdikan diri. Ya, ataupun kami mengabdikan diri. Okey. Kemudian kalau kita lihat tuan-tuan ya, iyyaka nasta'in cerita yang kedua lah. Cerita yang keduanya. Okey. Baik. Tuan-tuan dah tambah dah tadi ya. Wa ni haraf ataf. Okey. Ataf ni maksudnya penyambung ataupun pengikat. Dia connect. Okey, baik. Tadi nak tunjuk pada tuan-tuan kan. Sebab kenapa? Ada lagi jumpa iyyaka. Iyyaka kat sini. Iyyaka. Nanti kita cerita dia punya tadabbur ayat sedikit. Okey, iyyaka. Iyyaka ni tadi tuan-tuan tahu ya. Iya ni, dia sebenarnya iya ni ada banyak terjemahan. Tapi tuan-tuan kat sini tak perlu terjemah sangatlah. Kita biarkan saja iya kat sini. Yang ka ni kita kena terjemah. Kan? Tadi baru tuan-tuan dengar ya. Kita bincang tadi kan ya. Qalu na'budu ilahak ya. Wa ilaha abaik. Kan? Wa ilaha abaika. Ya. Jadi ada guna ka ni. Ka ni tuan-tuan isim. Kata nama isim dalam kategori dha
dhamir, kata ganti nama, engkau. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok terjemahan, dia terjemah wa dan iyaka, kepada engkau. Kan kepada engkau baru tuan-tuan nampak, oh ka ni ustaz kata kalau kat ujung-ujung ni dia mesti, ya, dia mestilah tuan-tuan akan nampak dia kata ganti nama dhamir mutasil yang dia melekat, kan engkau. Okey, so no wonder lah iyaka ni dan kepada engkau jualah Allah. Apa tuan-tuan ya kita kata nasta'inu. Nasta'inu. Tu dia. Tuan-tuannya okey. Nasta'inu ni sekadar nak share dengan tuan-tuan ya. Mungkin peringkat awal ni tuan-tuan tak kita kata tak tahulah ataupun kita tak nampak kan. Macam saya cerita dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kamus ya, misalnya ada apa-apa kamus ya, Arabik, tak semudah itu. Maksudnya kalau tuan-tuan jumpa nak budu, nak bila kamus nak cari, itu bukan caranya macam tu. Kita kena tahu apa dia punya root word, kata akarnya, apa dia punya base word, macam tu. Baru tuan-tuan nampak. Okey, ini sekadar info tambahan kepada ibu-ibu ayah yang mendengar sekarang. Okey, nasta'inu ini asalnya adalah ista'ana. Okey, ista'ana. Okey, ista'ana. Okey, baik. Okey, ista'ana asal kepada nasta'inu. Okey. Maksudnya tuan-tuan akan nampak nanti kalau tuan-tuan andai katalah kan tuan-tuan nak tengok-tengok kamus, nak bilik dalam kamus online, tuan-tuan cari yang bawah ni. Ista'ana. Kadang-kadang tuan-tuan dengar kan Allahul Musta'an. Kita biasa sebutkannya Allah, ya Allahul Musta'an. Kan biasa kita jumpa perkataan ista'ana, perkataan nasta'inu. Baik. Tapi yang pasti, sesuatu yang paling clear tuan-tuan dapat pada malam ni adalah nasta'inu ini, saya ulang kali yang kedua. Tuan-tuan nampak nasta'inu ni, kita cuba sama-sama. Nasta'inu ini, okey, jenisnya apa? Kan? Okey, ada nun dan di hujungnya berbaris depan, dhammah. So apa jawapan bonus tuan-tuan dapat? Pertama, okey, pertama perkataannya tentulah kata kerja. Arab sebut fa'il. Fa'il, verb. Kata kerja apa tuan-tuan? Present dengan future tense. Okey, Arab sebut apa? Okey. Fa'il, fa'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari'. Okey, itu satu tuan-tuan dapat. Okey, kata kerja yang sedang atau akan berlaku. Apa second jawapan bonus tuan-tuan dapat? Ambil daripada jawapan na'budu tadi. Ustaz kata bila ada nun, ada dhammah, fi'il ni saya belajar hari ni, alhamdulillah, setiap verb akan ada satu kata ganti nama. Satu kata kerja, satu kata ganti nama dalam. Lagi satu kata kerja, satu kata ganti nama dalam. Tuan-tuan nak nampak, jangan tengok sekarang, tengok nanti bila tuan-tuan free, tuan-tuan tengok terjemahan. Bila perkataan tu, verb, mesti terjemahan bawah ni tuan-tuan panjang. Macam tadi kan tuan-tuan nampak ya, nak budu ni. Satu kalimah. Tapi terjemahannya berapa? Terjemahannya 2-3 kan. Ada kaminya, ada menyembahnya. Perlu sokongan 2-3 perkataan nak tampung makna penuh untuk perkataan Arab Quran tu. Nak budu. Tu sebab bahasa Arab ni macam tu lah. Tuan-tuan akan nampak terjemahan dia kadang-kadang Quran sampai kita pun pening kan. Ini kami ni rujuk kepada siapa, dia ni rujuk kepada siapa. Sebab banyak sangat. Dengan in bracket, dengan paraphrase, dengan footnote, banyak. So tuan-tuan kena
dipecah-pecahkan. Kan? Sebab tuan-tuan tahu macam tadi kan ustaz dia mengajar kalau iyaka, alaika, abaika, ilahaka. Ka ni kena satu kita splitkan. Sebelumnya satu lagi. Iya satu, ka satu. Macam tu. Okey. So berbalik kepada nasta'inu ni tadi, ya. Bermaksud tuan-tuan nasta'inu ini akan ada dhamir ataupun kata ganti nama apa? Kata ganti nama kami kan. Arab sebut nahnu. Yang tuan-tuan dengar tadi dalam surah As-Saff ayat 14. Hawariyun pun berkata nahnu ansarullah. Ya, kami. Ni. Kalau tuan-tuan ceklah ya banyak lagi Quran ni guna perkataan nahnu ni kami. Cuma kitalah tuan-tuan ya. Perasan ke tak perasan macam tu. Sebab banyak ada kan perkataan yang kita baca tu. Okey. So ustaz maksudnya sekarang nasta'inu ni okey kita kata pada tuan-tuannya kalimah nasta'inu ini ada makna okey saya tulis kat sinilah okey saya letakkan kat bawah okey kalimah nasta'inu ni ada makna apa tadi tuan-tuan mesti ada makna nahnu kami asal daripada nasta'inu ista'ana meminta pertolongan ataupun meminta bantuan ya meminta pertolongan ataupun kita kata kepada tuan-tuan apa meminta bantuan ya ataupun maknanya meminta pertolongan lah ya meminta pertolongan baik apa makna penuhnya tuan-tuan ya saya terjemah dulu ayat yang kelima ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hanyalah ataupun hanya engkaulah Allah Subhanahu wa taala yang kami sembah ya yang kami manusia ini sembah wa iyyaka dan hanya kepada engkaulah kami dan hanya kepada engkaulah nasta'in kami memohon pertolongan kami meminta pertolongan macam tu okey tuan-tuan tuan-tuan dengar tadi ada makna hanya kan okey hanya okey ada makna hanya ni saya nak tuan-tuan tengok ya okey tengok macam mana tadi kita cerita dengan tuan-tuan kalau tuan-tuan perasan ya dalam bahasa Arab kalau ka ni tuan-tuan ni ka ni engkau ni dia biasa kat ujung-ujung tuan-tuan betul tak tadi yang kita share dengan tuan-tuan dia biasanya di hujung-hujung saya nak ambil satu nak tunjuk sikit okey ni contohnya lah ya contohnya okey contoh dia okey sebab kebanyakan yang dengar ni asas jadi saya bincang asas lah dengan tuan-tuan okey tuan-tuan nampak ka ni biasa dia kat ujung kan Rabbi ni cakap Melayu Tuhan ya fasabbih bismi rabbikal azim maka bertasbihlah ya dengan ismi dengan bini dengan ismi ni nama Rabbi ini Tuhan ka ini mu Tuhanmu al-azim yang agung dan bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang agung okey saya bukan nak bincang tu sangat saya nak bincang dengan tuan-tuan ka ni tuan-tuan perasan tak ka ni dekat ujung Rabbika ya fasalamun laka ya maka salam ataupun kesejahteraan laka la satu untuk minggu lepas kan tuan-tuan dengar la ni kan untuk fasalamun laka maka sejahtera ataupun kita kata kesejahteraan untukmu ka ni biasa kat ujung tuan-tuan ka ni biasanya kat ujung tuan-tuan akan nampak maksudnya apa maknanya ini pendapat ulama lah ya kalau tuan-tuan cek dalam tafsir-tafsir yang ada ya
banyak tafsir-tafsir yang bincang tentang ayat kelima ni, agak panjang jugalah cerita dia. Okey. Tuan-tuan akan dapat lihatnya ada sebenarnya daripada sudut tata bahasanya, kerana ka tu biasa dekat ujung tuan-tuan ya. Sebenarnya ayat ni tuan-tuan akan nampak kalau daripada kita kata daripada susunan yang biasa. Sebab tuan-tuan tahu ka ni dekat ujung, ka ni dekat ujung, maka ada ulama berpendapat ayat ini boleh difahami dengan na'budu, okey, kami manusia menyembah. Okey, menyembah siapa? Menyembah engkau. Betul tak? Menyembah engkau Allah. Lagi mudah macam tu tuan-tuan. Ya, dan kita kata nasta'i. Ya, nasta'i nuka. Ini kita cerita dengan tuan-tuan, ini pendapat ulama yang kata kepada kita tuan-tuan ni bahawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini hanya kepada engkau yang kami sembah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Dia boleh faham dengan bentuk macam ni. Betul tak? Sebab na'budu tuan-tuan tahu kami menyembah. Ka engkau, kami menyembah engkau Allah. Sama je. Kan? Nasta'inuka, kami meminta pertolongan kepada engkau. Maksud saya ayat tu dah memang macam tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau tuan-tuan lihat, kita boleh faham dengan na'buduka nasta'inuka. Sebab kenapa Ustaz? Lebih simple dan dhamir kata ganti nama ka biasa kat ujung. Biasa kat ujung, tuan-tuan nampak betul tak? Na'budu datang dia punya verb, nasta'inu datang dia punya verb, barulah datang dia punya ka tu, engkau, Allah. Tapi tuan-tuan nampak sekarang ya, ayat yang ke-15 ni, ka ni dia letak kat depan. Ataupun ka ni dikedepankan ataupun disebut dahulu. Ayat Quran ni, iyyaka. Ya, ka ni tuan-tuan faham. Ka ni maknanya engkau. Ni tuan-tuan akan nampak ya, cantik perkataan ataupun ayat ni. Bila ka ni tuan-tuan, biasa kat ujung, tapi tuan-tuan tahu tak apa dia punya sir? Ataupun kita kata tuan-tuan ya, apa dia punya rahsia dikedepankan yang ka ni. Sepatutnya Ustaz kata macam boleh kita faham juga na'buduka nasta'inuka, ini tafsir tuan-tuan akan nampak. Tapi ayat Quran ni, kalam kata-kata Allah ni, perkataan iyyaka, ka engkau merujuk kepada Allah tu dikedepankan. Dikedepankan. Disebut dahulu ka, iyyaka, disebut dulu ka, engkau, iyyaka, kan. Disebut dahulu yang ka tu, engkau. Okey, disebut dahulu yang ka itu engkau, Allah. Apa sebabnya tuan-tuan? Di sini tuan-tuan akan nampak ya, dalam tafsir disebut dikedepankan ka tu engkau, dikedepankan ka tu engkau Allah dalam ayat ini sebagai simbol pembatasan. Ya, pembatasan. Pembatasan ni Arab sebut sebagai al-hasru, pembatasan. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita boleh fahamlah ya. Maknanya tuan-tuan akan nampak, okey, ibadah kita, perkataan na'budu ni pun tuan-tuan boleh faham macam ibadah. Kan ibadah. Maksudnya menyembah tu kita boleh faham maksudnya beribadah lah. Ya, ibadah sama. Maksudnya apa tuan-tuan? Oh, Ustaz bila dikedepankan ka ni, engkau ni, iyyaka. Lepas tu iyyaka dikedepankan lagi. Sepatutnya ka ni ujung-ujung verb ke kan? Dikedepankan maksudnya ada unsur pembatasan. Pembatasan macam mana tuan-tuan? Nak dikatakan kepada kita ni, Allah nak kata kepada kita tuan-tuan ni sebenarnya tuan-tuan, ibadah ni, ibadah na'budu ni, ibadah, okey, menyembah kita ni kepada Allah, ibadah kita, ya. Dan nasta'inu, ya, ibadah kita dan kita punya
meminta pertolongan. Okey, kita punya mohon pertolongan ni, bila kita beribadah, bila kita memohon pertolongan, kita bataskan sepatutnya dan sewajibnya hanya kepada Allah. Hanya kepada. Itu sebab bila tuan-tuan tengok terjemahan, saya cerita tuan-tuan hampir 1 jam ni, kita dah nak habis ni, satu ayat hari ni dapat. Okey, tuan-tuan tengok terjemahan, dia ada hanya. Banyak dia, tuan-tuan bayang satu ayat banyak nak cerita dengan tuan-tuan. Sebab kita ni kita tafsir, kita bincang asas i'rab, asas kepada terjemahan. Jadi saya bincang kepada tuan-tuan terjemahan lah. That's why ada hanya. Dia batas, like macam dia spesifikkan ibadah kita ni, okey, na'budu, dengan kita mohon pertolongan, nasta'inu, bukan kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu sebablah tuan-tuan nampak dikedepankan ka ini, engkau Allah, maksudnya adalah unsur pembatasan. Kita bataskan ibadah ini, mohon pertolongan ini hanya kita buat kepada Allah, ataupun kita buat menjurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, engkau. Itu. Jadi itu sebab tuan-tuan nampak iyyaka tu jadi terjemah hanya kepada engkau. Ada hanya. Sebab batas, baru kita share dengan tuan-tuan dikedepankan ka tu. Hanya kepada engkau kami sembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau Allah kami mohon pertolongan, bukan kepada yang lain. Ya? Dalam tafsir, tuan-tuan akan nampak disebut di sini, ya. Ayat ini merupakan petunjuk, saya terjemah tuan-tuan, ayat ini merupakan petunjuk bahawa seseorang hamba tidak boleh melakukan sesuatu pun dari jenis ibadah, okey, selain dari, maksudnya seseorang itu tidak boleh melakukan sesuatu ibadah untuk selain daripada Allah. Maksudnya semua ibadah itu hanyalah untuk Allah semata-mata. Ya, itu maksudnya lah. Dan juga kita katakan bahawa hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan kita bersandar, kerana Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang mengatur segala urusan makhluknya. Tu tuan-tuan dapat. Okey? Baik. Itu satu. Saya bincang satu dulu tuan-tuan, sebab banyak tadi kita dah bincang dengan tuan-tuan kan? Okey. Okey. Ada lagi satu saya nak share dengan tuan-tuan. Dalam bahasa Arab ni, okey, tuan-tuan bagi ruang dulu ya. Dalam bahasa Arab ni, tuan-tuan perasan tak? Dalam Quran, saya tak pastilah sama ada tuan-tuan perasan ataupun tak. Okey. Dalam bahasa Arab Quran ni, kadang-kadang bila tuan-tuan baca ayat dia ada guna, let's say macam cerita tentang Allah menurunkan hujan dan macam-macam lah kan. Ada guna dia. Okey, dia, lepas tu gunanya, okey, lepas tu guna dia balik. Lepas tu kat ujung tuan-tuan nampak digunakan kami. Ini satu fenomena gaya bahasa Quran sebenarnya. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan waktu tak berapa ni, tak apa, okey. Tuan-tuan boleh lihat macam mana saya cerita tentang apa? Saya cerita tentang pertukaran kata ganti nama. KGN ni kata ganti nama tuan-tuan ya. Okey. Kata ganti nama. Saya belajar sekarang untuk PhD ni, saya buat ada berkaitan dengan terjemahan. So saya nak share dengan tuan-tuan sedikit lah. Okey, antara yang menyebabkan orang awam macam kita ni, baca Quran kita ni macam tak berapa nampak sangat ataupun tak berapa faham, isunya juga pada kata ganti nama tuan-tuan akan nampak. Terutamanya, kalau kata ganti nama tu ya, tuan-tuan perasan, kadang-kadang ada guna huwa. Saya tunjuk satu ya pada tuan-tuan.
dalam ayat surah Al-Fatihah ni ada benda tu. Ya, ada elemen tu. Kita nak share dengan tuan-tuan. Okey, saya googling kejap. Okey, okey. Sekejap ya. Satu ayat nak tunjuk dengan tuan-tuan. Okey. Alright. Ada tak dalam contoh ni? Okey. Sebentar ya, saya nak tunjuk dengan tuan-tuan. Kalau ada, kita boleh share, kita boleh tunjuk dengan tuan-tuan lah. Okey. Dia punya gaya bahasa. Ya, dia punya gaya bahasa tu. Dalam bahasa lain tuan-tuan, dia tak berapa menonjol penggunaan tu. Tapi dalam Quran banyak sekali. Ya, tuan-tuan boleh nampak penggunaannya. Okey, kejap ya, saya nak tunjuk dengan tuan-tuan. Saya search dulu. Okey. Okey, okey, ini tak berapa nampak. Okey, sebelum saya bincang kepada tuan-tuan contoh yang ada, okey. Tuan-tuan cuba lihat satu contoh ya tuan-tuan. Contoh daripada ayat inilah saya nak cerita sebagai penutup untuk kelas malam ni. Okey. Tuan-tuan lihat daripada ayat yang pertama. Okey, bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Okey. Daripada ayat 1 sampai ayat yang keempat. Okey, sampai ayat yang keempat. Okey. Sampai ayat yang keempat, tuan-tuan akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang zatnya, menceritakan tentang dirinya dengan guna, ibaratnya guna kita kata ganti nama yang ketiga lah. Okey, kata ganti nama yang ketiga. Okey, kenapa? Sebab, okey, tuan-tuan lihat ya, kejap. Okey, mana tadi? Saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Okey. Ada guna kata ganti nama yang ketiga. Baik. So, bila kita tunjuk kepada tuan-tuan ya, bila guna kata ganti nama yang ketiga, sebab kenapa saya kata daripada ayat pertama sampai ayat yang keempat ni guna kata ganti nama ketiga, dia ada guna perkataan Allah. Ya, perkataan Allah kan, kalau tuan-tuan dengar pun ya, bismillahirrahmanirrahim kan ya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Maksudnya guna kata ganti nama ketiga. Kan ya. Lepas tu kalau tuan-tuan perasan, ini kalau orang yang tak belajar ataupun kurang nampak ataupun tak ada asas bahasa tuan-tuan, dia tak berapa nampak. Ya. Ayat 1 sampai ayat 4, tuan-tuan lihat, Allah menceritakan tentang zatnya, Allah guna kata ganti nama ketiga. Allah maksudnya guna perkataan Allah, segala puji bagi Allah. Ya, dia yang Maha Pemurah, maksudnya lebih kepada dia lah. Dia Allah. Kan? Okey. So bila masuk kepada kata ganti nama ataupun bila masuk kepada ayat kelima, okey? Bila masuk kepada ayat kelima ni, tuan-tuan nampak tadi, bila kita baca ayat kelima ni, okey, bukan hanya kepada dia. Betul tak? Hanya kepada engkau. Masuk ayat kelima ni, tuan-tuan akan nampak dia dah tukar dhamir tu. Dah tukar kata ganti nama. Ini jujur saya kata kalau tuan-tuan sekadar baca terjemahan, mungkin kita tak nampak. Tapi ini sebenarnya memang gaya bahasa Arab. Hatta kalau tuan-tuan tengok dalam buku-buku golongan Oriental, ya, tukar-tukar kata ganti nama ni, sekejap dia, sekejap kami, lepas tu kami balik, lepas tu dia pula. Padahal semua tu sama, merujuk kepada Allah. Tapi banyak golongan Oriental, dia criticize. Dia kata Quran ni tak konsisten penggunaan kata ganti nama tu. Tak.
Quran memang macam tu. Gaya bahasa dia, apa sir dia, apa rahsia dia, apa hikmah dia tuan-tuan. Okey, saya share dengan tuan-tuan ya. Kenapa Allah daripada ayat 1 sampai ayat yang keempat ini tuan-tuan ya, dia gunakan cerita tentang zatnya, digunakan kata ganti nama yang ketiga lah, maksudnya dia Allah begitulah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah ya. Lepas tu dia yang maha pemurah lagi maha penyayang, dia yang memiliki. Masuk ayat kelima tuan-tuan nampak ya, ayat yang kelima, iyyaka, hanya kepada engkau. Kenapa Allah tak sebut hanya kepada dia? Kan? Sebab di awal tu dah macam dia kan Allah, segala puji bagi Allah, dia yang sekian dia. Tapi masuk ayat kelima tuan-tuan nampak cerita tentang beribadah, okey, cerita tentang beribadah, na'budu, cerita tentang memohon pertolongan, cerita tentang beribadah, cerita tentang memohon pertolongan, digunakan ka, engkau. Hanya kepada engkau. Kenapa Tuhan tak kata hanya kepada dia, Allah? Boleh juga. Kan secara umumnya lah tuan-tuan akan nampak. Kat sini kenapa engkau? Inilah ada dia punya manfaat. Tuan-tuan akan nampak. Kita kata ada dia punya rahsia dia. Ada dia punya tafsiran dia. Jadi tuan-tuan akan nampak ayat 1 sampai ayat 4 guna kata ganti nama ketiga. Dia Allah lah macam tu. Ayat kelima guna kata ganti nama kedua. Maksudnya engkau. Tapi tuan-tuan tahu, dia ni, Allah ni dan engkau ni, iyyaka hanya kepada engkau, wa iyyaka hanya kepada engkau. Dia sama maksudnya dia, engkau ni Allah. Tetapi kenapa ayat kelima guna engkau? Baik. Kalau pertukaran kata ganti nama ni tuan-tuan ya, Arab menyebut sebagai iltifat. Okey, iltifat. Apa rahsia dia? Okey. Tuan tahu tak kenapa kat sini disebut adanya iltifat, dia adanya tukar dhamir. Tukar kata ganti nama. Apa tujuannya tuan-tuan? Supaya pembaca kita ni tuan-tuan, bila kita sebut engkau, kalau kita berdoa pun kita baca engkau kan ya. Wahai Tuhan kami ya, engkaulah. Macam tu kan ya, janganlah engkau. Sebab dalam ayat kelima ni tuan-tuan akan nampak kan ya, ada cerita tentang ibadah ya, ada cerita tentang mohon pertolongan. So bila disebutkan ka tu, iyyaka hanya kepada engkau, menampakkan bahawa dekatnya ya, bahawa manusia ini dekatnya manusia ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab digunakan iyyaka, hanya kepada engkau. Kan nak menampakkan tuan-tuan bahawa manusia ini ya, kita kata dekatnya manusia ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam ibadahnya, dalam mohon pertolongannya ya. Kalau tuan-tuan lihat ataupun kalau kita lihat dalam tafsir, tuan-tuan yang saya nak share kejap pada malam ni sebelum kita habis ni. Okey. Baik. Ya, satu tuan-tuan akan nampak tu tadi ya, maksudnya dia lebih rapat, lebih dekat. Gunakan ka ni hanya kepada engkau Allah. Kami memohon, kami menyembah, kami beribadah dan kami mohon pertolongan. Maksudnya dia nak menampakkan dekatnya manusia itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan akan nampak antara tuan-tuan pergi mana-mana ayat Quran kan, kalau tuan-tuan baca terjemahan, kalau tuan-tuan nampak bila ada tukar-tukar dhamir, tukar-tukar kata ganti nama tu, tuan-tuan terus ingat kita punya cerita hari ni. Ya? Tajuknya iltifat. Ini memang orang yang kalau yang tengok terjemah dia nampak macam ada nampak kesilapan, tapi tak. Memang Quran tu macam tu dia punya stylistik, dia punya gaya bahasa Quran. Ya. Mula-mula guna dia, ya, dialah Allah ya, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Cerita tentang menyembah,
beribadah, cerita tentang mohon pertolongan, gunakan engkau, kan? Hanya kepada engkau, ya? Hanya kepada engkau, Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Kami mohon pertolongan, kami menyembah, kami mohon pertolongan, itu. Okey. So, dalam tafsir ni tuan-tuan, saya nak tunjukkan sedikit. Saya nak share dengan tuan-tuan sedikit lah. Okey, contoh yang ada, ataupun kita kata dengan tuan-tuan apa, yang tadi tu, maksudnya tu pertukaran tu. Dalam tafsir, tuan-tuan akan nampak disebutkan kepada kita. Ya, disebutkan kepada kita kat sini. Ya, saya terjemahlah sikit, ya. Tuan-tuan boleh dengar dulu. Okey? Iltifat tu, ya, dia tukar dhamir itu. Tujuannya tuan-tuan akan nampak supaya bahasa tu lebih menarik, ya, dan supaya menarik perhatian pembaca, ya. Segala puji bagi Allah, ya, Tuhan sekalian alam, Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Dia yang memiliki hari ataupun yang menguasai hari akhirat. Hanya kepada engkaulah. Kalau tuan-tuan sekalian dengarkan, dia macam tak konsisten, tapi itulah gaya bahasa Quran yang sebenarnya itulah yang menampakkan Quran ni ada makna tersirat dia. Bila guna hanya kepada engkau tu, ya, bermaksudnya tuan-tuan di sini, ya, maksudnya itu supaya nak menampakkan bahawa manusia itu dekat, ya, dekat dengan, supaya manusia ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita berdoa, dalam kita menyembah dan kita beribadah, dan dalam kita memohon pertolongan, kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keinginan untuk menyembahnya itu sepatutnya semakin meningkat, kan, ya, sepatutnya semakin meningkat keinginan kita menyembah dan beribadah serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang ke-5 tuan-tuan hari ini kita bincang, alhamdulillah dapat satu ayat saja dengan tuan-tuan hari ini. Secara umumnya banyaklah kita bincang dengan tuan-tuan. Ya. Daripada dhamir tadi, ya, fi'il kita bincang dengan tuan-tuan, ya. Fi'il mudhari' lah, ya, dengar nahnu tadi kami. Lepas tu ustaz kata ada tukar kata ganti nama pula. Tuan-tuan boleh tengok pada terjemahan, ya. Jadi ayat ke-5 ni maknanya tuan-tuan umum dia adalah, ya, kita boleh kata segala jenis ibadah dan juga ketaatan itu hanya kepada Allah. Ya, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita ini minta pertolongan dalam semua urusan. Kerana pada Allah itulah segala kebaikan, segala keputusan. Tiada yang menolong selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Cukup untuk setakat itu untuk malam ni. Kita kongsi dengan tuan-tuan. Saya harap ibu-ibu ayah-ayah dapat banyak manfaat daripada kelas kita, tuan-tuan, ya. Okey, sebab nanti kalau tuan-tuan berminat nak dapatkan nota dan sebagainya, tuan-tuan boleh WhatsApp, boleh message dalam grup Telegram tu, ada nombor saya, tuan-tuan boleh contact lah. Ya, okey. Kalau tak ada apa-apa lagi tuan-tuannya, insyaAllah minggu hadapan kita akan sambung lagi dengan ibu-ibu ayah-ayah, sesi yang keempat pula. Aku qauli hadza fa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, insya-Allah minggu depan kita sambung lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.